الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Al-Misbahul Munir, muka surat 7, bawah sekali, satu perkataan kemudian. Surat 7 bawah sekali, satu perkataan je lah. Kemudian menanya pula. Kemudian tu surat 7, menanya pula tu surat 8. Tapi beritahunya surat 7 lah, bawah sekali, walaupun satu perkataan. Jadi surat 7 bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian menanya pula laki-laki itu. Mana pertanyaan laki-laki itu? Beritahu akan saya Muhammad. Beritahu akan saya ya Muhammad, ataupun wahai Muhammad. Bukan beritahu akan saya Muhammad, bukan. Beritahu akan saya ya Muhammad. Beritahu daripada ihsan. Apa dia ihsan? Beritahu akan saya, akan daku, kata lelaki tadi, ya Muhammad. Beritahu akan saya, akan daku, hai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beritahu ni daripada ihsan. Apa dia ihsan? Ihsan ni apa dia? Ni pertanyaan yang ketiga yang ditanya oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali, yang mana di akhir hadis Nabi beritahu laki-laki yang tidak dikenali tadi adalah fa innahu Jibrilun atakum yuallimukum dinakum. Lelaki itu Jibril alaihissalam datang untuk mengajar agama kamu. Jadi lelaki yang bertanya ni adalah Jibril alaihissalam. Kemudian menanya pula selepas daripada tanya soalan yang pertama, apakah ia Islam, dan bertanya pula soalan yang kedua, apakah dia iman. Kemudian menanya pula kemudian, yakni kemudian daripada bertanya berkaitan dengan Islam dan iman, menanya pula laki-laki itu. Menanya pula laki-laki itu. Apa pertanyaan dianya? Beritahu akan daku. Kemudian menanya pula lelaki itu adalah perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian menanya pula lelaki itu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang lelaki itu tanya? Beritahu akan daku daripada ihsan. Itu perkataan Jibril alaihissalam. Laki-laki inilah. Sabdanya tok depan itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian menanya pula ni, ni Sayyidina Umar yang cerita. Tanya dah berkaitan dengan Islam, soalan pertama, disusuli dengan soalan yang kedua, iman. Ni. Kemudian menanya pula lelaki itu, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apa pertanyaannya? Beritahu akan daku, hai Muhammad, beritahu daripada ihsan. Apa di ihsan? Jadi masuk soalan yang ketiga ni, Jibril tanyanya Islam, iman dan ihsan. Yang mana di belakang hadis tu, tapi hadis ni pendek sampai setakat ihsan ni je. Tak panjang, setakat ihsan ni je. Jadi dia akhir hadis Nabi kata Jibril datang mengajar agama kamu. Sebab itulah agama merangkumi Islam, iman
dan yang ketiganya adalah ihsan. Ada ketiga-tiga ni boleh dinamakan orang yang beragama. Tidak cukup ketiga-tiga ni bukan orang beragama yang sempurna, bukan orang beragama yang lengkap. Jadi selesai Islam, selesai iman, beritahu akan saya, kalau kita gak beritahu akan aku lah. Nah, beritahu akan saya, hei Muhammad, beritahu daripada ihsan. Apa di ihsan? Orang yang ada ihsan ni dipanggil orang yang muhsin. Muhsin yang disebut dalam Al-Quran, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah membalas oleh kami, kata Allah, akan orang yang muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengsia-siakan akan balasan orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Apa dia ihsan? Bila ada ihsan ni, orang tu dipanggil muhsin. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, ihsan orangnya dipanggil muhsin. Kalau ramai muhsinun, muhsinin, itu ramai. Jadi apa dia ihsan? Sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihsan ni bahawa engkau mengerjakan ibadat akan Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olahnya engkau melihat akan Allah. Seolah-olah engkau melihat akan Allah. Ka'annaka tarahu, Nabi katanya, seolah-olah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau tidak nampak akan dia, akan Allah, fa illam takun tarahu, maka jika engkau tiada nampak akan dia, akan Allah Subhanahu wa taala, maka ia Allah tetap melihat akan dikau. Fa innahu yara, maka ia Allah tetap melihat akan dikau. Itu ihsan. Ni pendek je ni jawapan Nabi ihsan ni. Sepatutnya kita sabdaan Nabi itu kita ingat jugalah. Ni terjemahan dah ni. Apa dia ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah sepatah tu. Anta'budallah ka'annaka tarahu itulah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Supaya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa innahu yarak. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Pendek je jawapan dia. Apa dia ihsan? Anta'budallah, terjemahan di sini bahawa engkau mengerjakan ibadah akan Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Engkau beribadah akan Allah seolah-olah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan adalah anta'budallah, bahawa engkau beribadah akan Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kedudukan basirah kita pula dalam buat ibadah tu. Kedudukan basirah kita macam mana? Tapi poin ihsan semata-matanya adalah anta'budallah, bahawa engkau mengerjakan ibadah akan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengerjakan ibadah akan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan ibadah ni bukan hanya buat hak Tuhan suruh saja.
Mengerjakan ibadah juga termasuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengabdikan diri kepada Allah bukan hanya buat suruhan. Mengabdikan diri kepada Allah dengan bahawa kita meninggalkan larangan. Sebab bukan mengerjakan suruhan saja dapat pahala buat ibadah, kita meninggalkan larangan pun dapat pahala. Sebagaimana mengerjakan suruhan kena dengan ikhlas dapat pahala, begitu juga meninggalkan larangan pun oleh kerana meninggalkan larangan ni ibadah juga, mengabdikan daripada Allah juga. Meninggalkan larangan ni tak boleh lari melainkan kerana Allah, baru dapat pahala. Sebab ibadah, buat atau suruh ibadah kerana Allah, ikhlas. Tinggal hak Tuhan larang pun ibadah, tinggal pun kerana Allah, berpanggil ibadah, berpanggil dapat pahala. Jadi mengerjakan ibadah ni, mengabdikan ibadah Allah, buat segala perintah, tinggal segala larangan. Ni barulah selari dengan terdahulunya takrifan ihsan. Takrifan ihsan kita terdahulu. Jangan lagi daripada takrifan ihsan. Takrifan ihsan terdahulu, makna ihsan asalnya buat baik. Ihsan ni asalnya elok, baik, bagus, molek, comel, cantik. Tu asal makna lah. Asal makna luruh dia gitulah. Hasuna yahsunu husnan tu. Asal makna elok, baik, bagus. Kita kata agak comel. Tu ihsan. Asal luruh dia. Sini ihsan buat baik, tu terjemahan. Apa makna dalam kita terdahulunya? Mengerjakan segala perintah Allah. Mengerjakan segala perintah Allah. Perintah Allah dia misal semayang. Termasuk juga perintah Allah ni meninggalkan larangan. Itu pun maknanya kita mengerjakan perintah Allah. Allah perintah macam mana, tinggal perkara tersebut. Itu perintah Allah. Allah perintah wa aqimis salah, diri oleh kamu akan solat. Allah perintah ni contohnya la taqrabuz zina, tu perintah Allah tu. Perintah apa tu? Jangan kamu hampiri zina, tu perintah juga. Jadi ihsannya buat segala perkara yang diperintah oleh, yang disuruh oleh Allah, dan meninggalkan segala larangan. Yang mana terdahulunya Islam dan iman. Islam dan iman duk mana pula nak letak dia? Jadi Islamnya terima segala-gala perintah Allah dan larangan Allah, terima. Jangan duk persoal. Kalau Tuhan kata solat wajib, terima. Kalau Tuhan kata berzina tu haram, terima. Itu Islam. Iman pula hati kena terima hak perintah Allah suruh solat. Hati jangan persoal. Solat. Tak ada boleh gapo pun. Susah-susah tu juga. Atau orang kata hati tidak terima, mulut tutup, mulut tak bunyi, tapi hati tu solat tinggal kerja buat. Nampak tak senang-senang pun. Misal hati dia tak terima, mana tidak beriman. Orang beriman hati dia kena terima, ini perintah solat ni daripada Allah. Terimalah, ada persoal hatinya. Larangan zina tu daripada Allah, jangan ada persoal lah hatinya. Ada persoal hati. Larang zina. Zina kan suka sama suka kan, bukan ganggu orang pun. Dia tak curi hak orang, dia tak meropok hak orang, dia tak menipu hak orang. Tu hal dia. Dia tak babik orang lain. Apa nak larang? Larang hak membabitkan orang tu, menipu, merompok, mencuri. Hak tu baru larang, sebab orang nanya orang lain. Zina ni dia sama suka kan, bukan rogo. Nak sama nak, goda sama goda. Apa masalahnya? Lepas tu suka sama suka pula. Apa masalahnya? Nak larang-larang. Tu hati tak terima orang panggil. Ini hati, iman. Ihsannya apa? Mengerjakan ibadah dengan bahawa hak Tuhan suruh tu buatlah, hak Tuhan larang tu tinggallah. Tu ihsan. Kemudian suruhan Allah ni bukan semayang je. Suruhan Allah yang paling besar adalah akidah. Itu suruhan yang paling besar.
fa aminu billahi wa rasulih, maka hendaklah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tu suruhan Allah tu. Itu suruhan yang paling besar sekali. Allah perintah. Fa aminu billahi wa rasulih. Kemudian Allah perintah pula wattabi'u, ikut oleh kamu akan Rasul. Itu Allah perintah. Tapi perintah pertamanya fa aminu billahi wa rasulih. Itu perintah Allah. Mana perintah Allah laginya? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minin tu. Maka hendaklah kamu makrifah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ni perintah dah ni. Ini perintah Allah yang paling besar. Kemudian Allah perintah solat. Kemudian Allah perintah washkuru, bersyukur oleh kamu. Itu perintah. Bersyukur barulah ada ihsan. Wasbiru, bersabar oleh kamu. Kita sabar baru ada ihsan. Fatawakkalu, bertawakul oleh kamu, berserah hati oleh kamu kepada Allah selepas kamu buat asbab. Jadi tawakul ni perintah Allah. Bertawakul baru panggil ada ihsan. Jadi perintah Allah bukan perintah solat puasa je. Perintah Allah bab akidah, perintah Allah bab zahir, perintah Allah bab hati. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali dia lontarkan satu macam kita kata kok persoalan pelik. Perintah solat boleh ditunaikan. Sebab apa? Perintah Quran. Perintah puasa boleh ditunaikan. Sebab apa? Sebab perintah Quran. Tapi perintah syukur, perintah sabar, perintah tawakul, perintah ikhlas sama je. Daripada Quran yang sama, perintah daripada Tuhan yang sama, kata Imam Ghazali rahimahullah. Perintah dalam Quran yang sama dan perintah daripada Tuhan yang sama. Jadi kenapa solat boleh tunaikan, puasa boleh tunaikan, tapi di mana syukur, di mana sabar, di mana tawakul, di mana ikhlas, di mana redha, perintah Quran yang sama. Hal tu hak Imam Ghazali kena kemuka nak kita Minhajul Abidin. Ni Imam Ghazali terkadang disebut ni. Ada kadang-kadang perintah wajib. Ni perintah wajib. Perintah syukur, sabar, tawakul, ikhlas, redha, perintah wajib tidak ditunaikan, tapi di masa yang sama memperbanyakkan amal sunat, puasa sunatnya rajin. Semayang sunat malam pun rajin. Rajin buat sunat. Tapi perintah wajib syukur, sabar, tawakul, ikhlas, redha ada ke tak? Tak ada. Imam Ghazali kata. Kadang-kadang puasa sunat rajin, solat sunat rajin, tapi larangan riak, wujud, takabur molek ada rajin juga. Puasa sunat rajin, semai sunat rajin, riak, wujud, takabur pun rajin juga. Faham tak? Kita panggil rajin tu. Kalau semayang semua-semua panggil rajin. Kalau puasa semua-semua panggil rajin tau. Kalau ngaji Quran tu rajin. Kalau riak, wujud, takabur semua tu rajin kau lah. Rajin tu. Jadi Mazali kemukakan kitab Minhaj. Perintah syariat batin, perintah Quran. Larangan sifat mazmumah, larangan Quran. Dengan Quran yang sama, daripada Tuhan yang sama. Itu ihsan. Mana mengerjakan segala suruhan. Hak pertama hak pegangan, kemudian hak zahir, kemudian hak hati. Ini ihsan. Kemudian kita mengerjakan ibadah, kita menunaikan segala suruhan, kita meninggalkan segala larangan ni pula seolah-olah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Buat tuang suruh ni seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat ke mana ni? Melihat dengan basirah. Melihat dengan basar hanya berlaku kepada Nabi SAW sahaja sebelum daripada qiyamah. Jibril AS tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam AS tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa AS kalimullah,
bercakap dengan Allah, tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan basar, dengan pandangan mata lendeh. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pada malam Isra dan Mi'raj dengan basar, dengan mata lendeh. Hanya berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja. Jibril tak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun Jibril alaihi salam malaikat nombor 1. Sebab itulah kalau ada siapa-siapa yang mendakwa saya melihat Allah tadi, nampak cokoh Allah, hukumnya apa tu? Haram, kafir, wa'liyazabillah. Bukan setakat haram dah lah, kafir tu. Masa saya budak-budak dulu, kampung saya duduk tu dia banyak sikit lah mari pelik-pelik. Kalau zaman tu orang tak kenal lagi nyakit pelik-pelik, dengar Hasan nak rima lah apa. Tahu tak Hasan nak rima? Tak tahu ke bandar? Hasan anak Rima. Tak tahu? Tak pernah dengar? Tunggu kepada Ayah Ping. Ayah Ping je dengar lah. Hasan Rima je dengar. Kita tunggu dia. Dengar je. Ayah Ping je dengar dok. Suruh Ayah Ping. Ayah Ping tak nak murid. Tunggu dia Hasan anak Rima. Duk ngati kampung anak nak bawa dia. Ngati itu. Oh, dia kata dia nampak Allah. Dia nampak Tuhan, nampak Allah. Balah mana Allah? Allah ni palu besar, muncul macam itik, dia kata. Allah kata hudungnya ibu buah Tuhan. Jadi ni muncul macam itik, dia kata. Apa tu? Kafir lalu dah tu. Bukan kata haram-haram saja dah. Kau dengar orang bang, dia kata anjing nyalok. Nyalok dah anjing, dia kata. Tidak mayang. Tidak main satu hal dah. Orang bang tu dipanggil nyalok. Di azan iqamah ni perkara yang ijma' ulama, termasuk dalam perkara maklum fiddin bidarurah, perkara diketahui secara latah belaka. Tu syariat agama kita. Orang kafir pun tahu. Tu bunyi orang Islam tu. Bunyi bang tu tak pelik dahnya. Orang kafir pun tahu. Tu orang Islam. Masuk waktu dia tu. Maknanya bang ni benda ijma' ulama yang mana semua orang tahu belaka. Yang duk main dalam bab ni, main lebih kurang murtad. Azan dan iqamah dia tak main. Orang bang dia kata anjing nyalok. Dia kata nampak Tuhan. Haji sekali mau cerita, dia nampak Tuhan lah gitu. Lelah guna Tuhan, cerah dia kata. Putih molek dia kata. Cerah putih molek. Tu makhluk hawadis. Kan cerah ke, gelap ke, putih ke, hitam ke, apa color ke. Tu hawadis. Makhluk kita pegangan kitanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia tu Tuhan cerah putih dia kata. Tu pengaruh belaka tu. Dia kata nampak Tuhan, nampak dengan basar, nampak dengan mata lendeh. Hak sini dak ni seolah-olah engkau melihat Allah, melihat dengan basirah. Siapa dia sampai tahap ni? Sampai maqam musyahadah. Hati sentiasa syuhud memandang akan Allah Subhanahu wa taala, napah demi napah, saah demi saah. Siapa duk makam ni? Makam para sahabat radhiyallahu anhum, makam para aulia. Siapa makam ni dia buat ibadat tak berhenti ni. Siapa makam ni? Sebab apa? Basirah sentiasa memandang Allah. Jadi ibadah tu satu keasyikan, ke satu keseronokan. Itulah syurga ajilah, syurga yang disegerakan atas dunia. Nak tinggal syurga boleh, tak boleh tinggallah syurganya. Lepas tu kita tengok kisah-kisah awliya, solatnya ratus-ratus rakaat. Kita kata tak logik mati lah. Matilah kita nilai kuk kita ni. Kuk kita ni, rank tenaga kita. Saya pernah sebut, dia kata rank tenaga kita mari daripada air nasi kita tu je. Adapun kalau tahap ni, rank dia tu keasyikan dah. Kalau kita semayang banyak mati, dia berhenti semayang tu mati. Tapi kalau nilai kuk kita pelik lah.
Macam mana manusia boleh ibadat semayang pas semayang, semayang pas semayang ni? Sebab dia sampai maqam musyahadah. Hati sentiasa syuhud akan Allah Subhanahu wa taala. Orang duk maqam ni tawak ibadat sunat pun tak apa dah. Tawak ibadat sunat lah. Ni jangan duk baca kitab-kitab hakikah kalau kita tak berguru dengan guru yang mursyid. Contoh dalam kitab Hikam syarahan Tuanku Pulaman ni, orang sampai tahap ni sudah tidak perlu kepada ibadah, sudah tidak perlu kepada amal, sudah tidak perlu kepada amal, tak perlu pada ibadah dah, setakat tu je. Tapi guru mursyid dia ajar amal mana? Amal yang bawa mereka ni sampai kepada Allah. Amal mana yang bawa mereka sampai kepada Allah? Amal wajib? Bukan. Amal sunat lah. Jadi bila sampai pada Allah, tak perlu dah pada amal sunat. Kalau baca sendiri, tak perlu pada amal. Tak payah mayang dah lah, sebab kenal Tuhan dah. Oh, tu sesak lalu lah. Tu dalam kitab kata tak perlu pada amal. Sekarang ni amal manakah? Sebab yang menyampaikan hati kepada Allah itu Allah yang kurniakan. Asbab tahu bekas. Jadi asbabnya mari daripada amal mana sampai mereka kepada Allah. Amal sunat tak perlu dah. Bersiapa tepat dah. Tak perlu dah. Kita sebelum tu nak berjalan, kita perlu lampu, nak suluh, nak sapa ni. Dah sapa tak perlu lampu dah. Sapa kok mana ni? Sapa kok amal sunat. Bila sampai kepada Allah, sampai maqam ni tak perlu dah kepada amal dalam kitab tersebut. Yang ni amal yang bawa sampai mereka kepada Allah itu amal sunat. Tak perlu dah. Mereka tak perlu dah pada amal sunat. Tapi mereka tak boleh nak tinggal amal sunat. Nampak tak? Mereka tak perlu dah. Tapi mereka boleh tinggal amal sunat? Tak boleh. Perlu? Tak perlu sebab mereka sudah sampai hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak boleh tinggal. Hatinya sentiasa nak beramal je. Tapi kalau baca sendiri, tidak perlu pada amal. Tengok ni, siapa ketuang tak payah beramal dah, tak payah mayang dah, dah dia kata. Tak tinggal hak wajib. Tinggal kewajipan, tak ada benda dah lah. Ni sampai maqam musyahadah. Hati sentiasa memandang syuhud akan Allah Subhanahu wa taala, napah demi napah. Duk tahap ni lah, hak napah demi napahnya memandang Allah, syuhud akan Allah Subhanahu wa taala, terlupa sesaat, datang ghafalah satu saat sahaja, maka rebah lalu dah mereka ni. Satu saat saja. Ghafalah, lupa pada Allah hanya satu saat. Seolah-olah perbandingan orang pegang gelas kaca terlucuk, pegang gelas comel cuma lucuk sekejap je, panas terlepas gitu je, terlucuk je sekejap. Pegang comel dah, terlucuk je sekejap, habis lalu dah. Sekejap je habis lalu dah, pecah lalu dah. Macam itulah merekanya. Mereka pun bertaubah kepada Allah kembali. Ini hak duduk tahap ni. Bukan memandang Allah dengan pisah-pisah, bukan. Ini musyahadah dengan zauq, kecap di batin basirah mereka yang hanya ada Allah Subhanahu wa taala, dengan zauq, dengan wujdan, dengan nur. Ini bukan hak pisah-pisah ni. Ini tak boleh nak buat-buat. Ini hak duk cerita dalam kitab-kitab hakikah ni. Hak duk cerita dalam kitab hakikah. Cerita bab maqam syuhud ni lah, maqam musyahadah ni. Ni jangan duk laku ni. Siapa duk maqam ni, man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Ni cerita ni lah. Sesiapa yang makrif, man arafal haq syahidahu fi kulli syai'. Sesiapa yang mengenal Allah, nescaya memandang Allah pada tiap-tiap sesuatu. Bukan memandang dengan basar, memandang dengan basirah. Sesiapa yang mengenal Allah mana ni? Makrifah aulia, makrifah sahabah. Bukan makrifah kita untuk sah iman ni, bukan. Ni permulaan agama. Ni makrifah dengan pegangan je. Makrifah dengan pegangan. Berpegang di akidah, begiang. Berpegang sahaja. Hati sentiasa lupa akan Allah. Ini makrifah syariat, makrifah orang awam. Hak sentiasa syuhud akan Allah tu makrifah para sahabat.
Makrifah para aulia dia panggil makrifah khassah. Makrifah dengan nur. Bukan makrifah dengan i'tiqadiyun kita ni. Jangan capu gitu. Capu ni dia punah ranah agama. Siapa yang mengenal Allah pasti memandang Allah pada tiap sesuatu. Dia kata, tu Allah, tu Allah, tu Allah. Punah agama. Dia kata kalau tidak memandang Allah, tidak makrifah. Kalau tidak memandang Allah, tak sampai maqam musyahadah, tidak makrifah, tidak makrifah peringkat aulia. Dah kalau makrifah dalam kitab tauhid, ni makrifah cerita bab permulaan agama ni. Ni cerita lain, medan lain, pembicaraan lain. Jangan duk capu. Capu sini pun ranah ni. Selagi memandang ada aku, selagi memandang aku memilih, aku melakukan, aku yang usaha, aku yang ibadat, belum lagi makrifatullah, belum lagi mentauhidkan Allah, belum makrifatullah dalam kitab mana? Dan kitab hikam, belum makrifah aulia. Mana apa? Kamu belum wali. Dah pelik apa kamu belum wali? Belum lagi mentauhidkan Allah. Tauhid mana ni? Bukan tauhid ammah hak fardhu ain ni, tauhid khassah, tauhid aulia. Tauhid mana tu? Tauhid wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Tu tauhid tu, tauhid aulia. Belum lagi tauhid tu. Mana apa? Kita orang awam. Bukan orang aulia. Apa masalah? Selagi kita merasakan kita ada, aku ada perbuatan, kita tak ada salah apa-apa pun. Tapi bila bunyi kata selagi aku ada, selagi aku memilih, selagi aku buat, maka belum lagi makrifah, belum lagi mentauhidkan Allah. Allah takutnya lah sebab tak makrifah kalau pergi pada fardhu ain tauhid kita ni kafir ni. Belum lagi mentauhidkan Allah hak usuluddin tapak syariat ni kafir lah. Takut dia tak ada aku, tak ada aku. Allah tak ada Allah belaka. Jabariyah. Dia takutlah bunyi kata tidak makrifah lagi, tidak mentauhidkan Allah lagi, tidak makrifah mana. Ni kalau dicapu bolong ni pun ranah lah. Kalau kata makrifah, belum makrifah, kena tengoklah pembicaraannya apa. Pembicaraan dalam kitab tauhid, dia ada takrifan makrifah dia. Mana makrifah yang kita tauhid? Pegangan yang putus sebenar berdalil. Itu makrifah yang kita tauhid. Pegangan yang putus, pegangan yang jazam. Kejap kita pegang Allah ada. Kemudian sebenar kedak Allah ada, sebenar. Ada dalil tak kita pegang Allah ada? Adalah ni, ada langit, ada bumi ni. Itu makrifah. Pegang Allah ada, pegang Allah mengetahui, pegang Allah melihat. Makrifah dah tu. Tapi kenapa kita kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang zahir taat, kadang-kadang hati tidak? Dah kata berpegang Tuhan ada, berpegang Tuhan mengetahui, berpegang Tuhan lihat, Tuhan melihat, berpegang. Hati sentiasa lalai sebab tu langgar perintah Tuhan tu. Tu hak makrifah dalam ilmu tauhid. Kita tengok dalam kitab hakikat pula makrifah tu takrifnya apa, panjang tu cerita. Tapi kalau kita buka makrifah dalam kitab fiqh, lain pula. Dalam kitab fiqh ada makrifah juga. Makrifatu dukhuli waqtin. Makrifatu kaifiyatus salah. Makrifah agak. Makrifatu dukhuli waqtin. Makrifah masuk waktu. Nak semai ni kena tahu masuk waktu. Tak boleh gomo-gomo. Pukul 1 lebih dah contoh tengah hari tengah sibuk. 1 lebih dah zuhur dah barangkali Mayang zuhur dah. Tahu mana zuhur? Iyalah, zuhur dah barangkali. Kebetulan tempat tak ada bang-bang lah kita kata. Zuhur dah barangkalinya. Gamuk-gamuk sudahlah. Tahu tak masuk waktu zuhur? Tak tahu. Semai zuhur tu tetap tidak sah. Walaupun cek kemudian tengok pada jam, memang masuk dah. Kebetulan tetap tidak sah. Sebab masa masuk tu kita tak cukup syarat. Tahu masuk waktu. Makrifah fiqh ni bukan pegangan. Tahu gitu je. Tahu pun bukan nanti yakin. Mana berat di hati masuk waktu dah pun tak apa dah. Mareng 1.20 masuk zuhurnya. 1.20. Hari ni 1.25 dah.
Kalau masa lewat sikit pun seminit je tebang-tebangnya. Dah mari 1.20, hari ni 1.22, 1.25, tak dengar rebang pun masuk waktu dah. Yakin ke tak? Tak yakin lah. Zong tak apa dah pekohnya. Apa makna zong? Berat di hati, waktu masuk dah. Sebab mari 1.20, hari ni 1.22, takkan tak masuk lagi. Dia naik seminit je dah. Kan ada naik 2 minit. Tak ada dah. Dia naik ke, dia turun ke, kau lambat kau cepat ke, seminit je. Kalau kau lambat pun seminit, kalau kau cepat pun seminit je. Kalau mari 1.20, hari ni 1.22, sah dah masuknya. Yakin? Tak ada nak buat yakin lah. Zon, makrifah apa zon gitu? Pekoh tak apa dah. Makrifatu kaifatis solat, tahu kaifiat solat. Tahu kaifiat solat ni paling komang. Dia panggil tahu kaifiat solat. Paling komang. Tahu setakat mana? Bukan pegangan ni, bukan makrifah tauhid, bukan pegangan, makrifah fiqh. Dia panggil tahu dah. Setakat dalam solat kita ni sebahagiannya wajib rukuk, sebahagiannya sunat. Gitu dah. Hak mana rukuk? Hak mana sunat? Kita tak berani nak bubuh. Yalah, kita takbir, Allahu Akbar, tangan angkat. Kita qiyam, tubuh tegak, tangan bubuh dada. Kita rokok, mana? Rokok tunduk badan. Kita ada baca dalam rokok tu. Hak mana wajib? Hak mana sunat? Hak mu buat. Tak reti hak mana wajib sunat. Oh, dia panggil makrifah dah. Dia panggil tahu dah. Kita tak buat tahu dah. Kalau tanya Allahu Akbar, lepas tu angkat tangan masa takbir, mana wajib, mana sunat? Ke wajib lah ke dua-dua? Tak wajib lah ke tu. Mana wajib mana sunat? Tak berani nak letak ke salah. Dibubuh makrifah kalau kita pun jahil dah. Tapi pekoh kata makrifah lagi tu. Mana apa? Sah solat, ada cukup syarat dah. Hak berat laginya Allahu Akbar, wajib. Angkat tangan, wajib. Berdiri, wajib. Letak tangan dada, wajib. Mana? Rokok, wajib. Subhanallahil azim, wajib kata. Kisah hubung kata jahil. Dok sunat digomol wajib. Dok pekoh kata makrifah. Tahu dia panggil. Makrifah, tu makrifah pekoh. Lain. Oh gitu je pekohnya. Untuk syarat sah solat, untuk belajar fardhu ain tak luluh lah. Siapa tak nak royak mana wajib mana sunat ni. Fardhu ain tak luluh, tak boleh duduk tahap tu. Tapi nak sah pun kebetulan rukun cukup. Kalau hak mana rukun, hak mana wajib tak tahu, takkan kita dalam solat tu sepenuhnya kita buat belaka. Ada hak kita buat, ada hak kita nak cepat kita tinggal. Jadi kalau tahu mana wajib mana sunat, nak potong tinggal hak mana? Nak tahu tinggal hak mana? Pergi potong hak wajib kan tak kenanya. Cuma nak ceritanya makrifah dipanggil paling rendah. Itu makrifah fiqh. Makrifah tauhid pegangan putu. Makrifah dalam kitab tasawuf haqiqah, makrifah khassah, makrifah aulia, hak sampai maqam musyahadah. Yang hati mereka sentiasa memandang Allah napah demi napah, saah demi saah, sampai maqam fanaul fana, sampai maqam baqa. Cerita atas tu. Itu maqam musyahadah. Sebab tu kita jangan pelik lah. Sahabat ni Allah, apabila perlu infak dalam peperangan, dia boleh habis ni infak. Kok mana apa? Tu semua ada tangan mereka. Tak ada lekat di hati mereka langsung ni. Kita nak nilang kita, pelik. Dah kita hati duk lekat ke dunia tu nak infak kan ni. Macam mana sahabat, dia tak ada tu di hati. Hak ada tu tangan je. Kita hak tak ada tangan pun ada di hati. Sah ada tangan. Kita dah tangan tak ada. Tapi hati tu lekat dengan dunia. Hati. Hak tak ada tangan tu. Kalau ada tangan kau, terikat gitu ni. Nak derma pun tengok dulu hak mana hak RM1, hak RM5, hak RM10 tengok.
tahap tu lah. Mana sahabat contohnya, Sayyidina Bakar macam mana, Sayyidina Umar macam mana, Sayyidina Uthman macam mana, Abdurrahman bin Auf macam mana. Oh tu sampai mana tu. Lepas tu kita boleh nak buat gitu. Jangan duduk lakon-lakon. Kita duduk tahap kita lah. Inzil manazilha. Kita letak di tempat kita. Kena letak tempat kita. Tengok, Sayyidina Umar sendiri pun tak boleh buat macam Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Bayang kan? Sayyidina Umar siapa? Ahli syurga. Kalau sahabat duduk nombor 2 lepas Sayyidina Bakarnya. Nombor 2. Cuma duduk nombor 1 maksud Sayyidina Bakar lah. Tapi Sayyidina Umar nombor 2. Tapi boleh buat macam Sayyidina Bakar. Kedudukan masing-masing lah. Sayyidina Bakar ni siapa? Selepas daripada Nabi-Nabi, start dari Nabi Adam sampai Nabi kita, lepas je Nabi, nombor 1 manusianya ada Sayyidina Abu Bakar. Lepas daripada Rasul tu, Nabi-Nabi itu semua tu, lepas je Nabi, manusia yang nombor 1 yang bukan Nabi, hok duduk ranking nombor 1, Sayyidina Abu Bakar lah dia. Tu dudukan Sayyidina Abu Bakar. Lepas bangkit semua-semua para rasul, para anbiya, siapa yang bangkit yang pertama di hari kiamat? Sayyidina Abu Bakar. Padahlah kedudukan dia ni. Ni ada orang dia nak buat, dia ni tinggal dak belanja di rumah. Dah macam mana tinggal anak isteri di rumah? Tinggal Allah dan Rasul, dia kata. Allah. Tinggal Allah dan Rasul. Tak ada tinggal belanja di rumah, tinggal Allah dan Rasul. Dia dah poket penuh. Dah poket dia penuh ni, cukup belanja ni. Kalau ikut belanja orang tak ajak. Tapi di rumah tinggal Allah dan Rasul. Di rumah lah tinggal belanja. Dah awak ada belanja tak? Tak ada, ada Allah dan Rasul je. Ni tu. Poket dia ada. Di rumah tinggal Allah dan Rasul. Balik-balik tak ada dah anak bininya. Berapa? Balik rumah mak ayah dia dah kelaparan. Tinggal Allah dan Rasul, dia cakap. Jadi maqam musyahadah dipanggil ni, hati sentiasa memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, hati mereka sentiasa syuhud memandang Allah, nafas demi nafas, saah demi saah. Adapun kita hanya ingat-ingat gitulah. Kita latih ingat akan Allah, ingat perintah Allah, suruhan Allah, ingat larangan Allah. Itu kedudukan kita ni. Ini kena tak molek. Jangan salah tahu. Itu pembicaraan maqam musyahadah. Maka jika engkau tidak nampak akan dia akan Allah, bukan sampai maqam musyahadah ni, tidak nampak dengan basirah, maka ia Allah tetap melihat akan dikau. Dengan mana kita memperingatkan diri kita, Allah sentiasa melihat akan kita. Itu dipanggil maqam muraqabah. Maqam muraqabah ni kita mengintai-ngintai, kita memperingatkan diri kita, Allah sentiasa melihat kita zahir dan batin. Ni. Dan kita tidak melihat Allah dengan basirah, tak sampai maqam musyahadah, kita memperingatkan diri kita, Allah sentiasa melihat kita zahir dan batin. Buat molek, Allah suruh tu buat belaka. Sebab apa? Allah melihat kita zahir dan batin. Ni kedudukan maqam muraqabah. Tapi kalau kita ni tidak memperingatkan diri, Allah sentiasa melihat kita, akhirnya kita buat ibadat pun comel zahir je. Hati alih tak ada, ikhlasan pun tak ada, apa pun tak ada. Dah kok zahir tu comel sebab kita mengira pandangan manusia, penglihatan manusia tu sahaja. Sebab tu jadi kita kat dalam kita dah taat, kita hanya buat taat di zahir supaya manusia memandang kita, melihat kita taat. Manapun ni tak ada maqam muraqabah, memperingatkan diri Allah sentiasa melihat kita zahir dan batin. Jadi sesat setakat tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni ambil lah, tapi masih sebut tadi hadis ni panjang. Dia ambil setakat Islam, iman dan ihsan. Maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun tiga perkara tersebut. Itu berhimpun Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا علم الأكاديمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.